kita datang beraya ke rumah orang tu, kita tahu bahawa tuan rumah ni dia tak berapa welcome bila kita datang. Maknanya tu tak berapa happy lah, tak berapa senang. Tak tahulah apa sebab. Contoh aja. Contoh, tak ada kena-mengena yang hidup ataupun yang telah tiada. Lalu, kita dengan kawan kita ni kata, okay, fine, kita datang, kita duduk, kalau boleh, sekejap datang, Assalamualaikum, selamat Hari Raya, Wallahualam kalau masih ada Hari Raya lagi, selamat Hari Raya, maaf zahir batin, terus kita keluar. Tapi, kalau sekiranya engkau duduk, aku pun duduklah. Dia hidangkan makanan, kalau engkau makan, aku pun makan. So ini uslub syarat. Bila seseorang itu mengatakan kepada kawannya, kalau engkau duduk, aku duduk. Kalau engkau makan, aku makan. Maksudnya, apa yang aku lakukan ini bersyarat dengan engkau. Engkau buat, aku buat. Engkau duduk, aku duduk. Engkau makan, aku pun makan. Tapi kalau maknanya, in other words, kalau engkau tak duduk, aku pun tak duduk. Jadi bermakna syarat perbuatan kita ini bergantung kepada kawan kita ini. Maknanya kita ni ikut je. So bila Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Allah memberikan ataupun Allah memulakan ayat ini dengan ataupun surah ini malah dengan uslub syarat. Idza, penggunaan idza. Kalau, jika, jikalau, apabila. Bermakna macam tadilah. Apabila engkau duduk, aku duduk. Kalau engkau duduk, aku duduk. Kalau engkau duduk, kalau engkau makan, apabila engkau duduk, apabila engkau makan, so dia mesti ada jawapannya, natijahnya. Apabila engkau duduk, aku duduk. Maknanya kalau engkau datang cuma berdiri je, aku pun berdiri je lah. Jadi muslimin dan muslimat, jamaah yang saya hormati sekalian, di mana jawapan uslub syarat? Apabila bumi ini digegarkan dengan gegaran sedahsyat-dahsyatnya. Apakah pada ayat yang kedua? Ayat kedua masih belum memberikan jawapan. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Masih pengkhabaran lagi apabila bumi ini mengeluarkan segala isinya. Apakah ayat yang ketiga? Wa qalal insanu ma laha. Apakah pada ayat ketiga? Ternyata ayat ketiga juga bukan. Dan berkatalah manusia, apa dah jadi dengan bumi ini? So belum ada jawapan. Jawapannya datang pada ayat yang keempat. Kalau kau duduk, jawapannya apa? Aku duduk. Bila bumi digegarkan, bila bumi mengeluarkan isinya, bila manusia bertanya-tanya, apa dah jadi dengan bumi ini? Nah, jawapannya apa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari tersebut, bumi mengkhabarkan peristiwa-peristiwanya. Jadi ayat keempat adalah jawapan bagi uslub syarat ataupun penggunaan idza di awal surah. Kita perhatikan juga ayat pertama ni. Firman Allah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Yang ingin saya mengajak pada dua perkataan. Zulzilati dengan
zilzalaha. Zulzilati dan zilzalaha. Kedua-dua zulzilati dengan zilzalaha, ia daripada rumpun ataupun asal kata yang sama. Asal kata yang sama. Kalau kita perhatikan, zulzilati itu huruf zai, huruf lam, huruf zai, huruf lam. Zulzila. Kalau kita perhatikan pada perkataan zilzalaha, ada sekali lagi huruf zai pertama, lam pertama, zai kedua, lam kedua selepas alif. Maknanya zai, lam, zai, lam. Itu huruf yang kekal. Sebagai menunjukkan ia daripada rumpun kata yang sama. Makan, makanan. Pergi, pergian. Mati, matian. Duduk, dudukkan. Wallahu alam. Saya tak sekolah Melayu. Kalau saya bawa contoh takut lebih merosakkan bahasa Melayu. Jadi cukuplah sekadar itu. Jadi maknanya dia daripada rumpun kata yang sama. Dalam bahasa Melayu mungkin tak ada kalau kita nak bawa contoh. Aku bila mana pergi ke rumah Pak Long tu, aku pergi pergian. Kalau kita cakap macam tu, pergi pergian. Habis lepas tu kau apa? Aku balik ah. Aku balik balikkan. Kita tak menggunakan itu gaya bahasa. Tapi orang Arab ada. Akal tu akalan. Umpamanya, zahabtu zahaban, darabtu darban ataupun apa saja. Maknanya ia sebagai menunjukkan perkataan itu diulang tetapi pengulangannya itu ada sesuatu penekatan. Apa? Penekatannya. Iaitu sebagai menunjukkan kesungguhan. Kesungguhan. Aku tengok-tengokkan. Melayu mana ada kan? Tapi bahasa Arab ada. Ini yang dikatakan sebagai sesuatu maf'ul mutlak. Maknanya benda tu kalau diulang balik walaupun dengan sebutan yang lain, lafaz yang lain, tapi rumpun kata perkataannya itu sama, asalnya sama, bermakna ada di sana satu penekanan, kesungguhan. Sebab itu terjemahannya tadi, apabila zulzilatil ardu, bumi digegarkan, zilzalaha, sedahsyat-dahsyatnya. Kalau kita nak memelayukan dalam susun kata yang lain, iza zulzilatil ardu, bila bumi digegarkan, zilzalaha, segegar-gegarnya. Tapi bunyi Jawa pula. Segegar-gegarnya. Maknanya sedahsyat-dahsyat, sekuat-kuatnya. Apa yang dialami sekarang ini, berlaku tsunami, gegaran daripada dasar laut. Kadang-kadang gegaran daripada letusan gunung berapi. Kadang-kadang berlaku gegaran kerana ialah macam-macam fenomena alam ini berlaku. Tapi itu bukan yang dimaksudkan zulzilati dengan zilzalaha. Sebab gegarannya ini begitu kuat. Dan inilah yang diperincikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai
bumi ini sampai mengeluarkan isi dia. Sekaligus ia memberikan pengkhabaran ataupun peringatan. Bumi ini bergegar ataupun digegarkan. Apakah ia merupakan satu pengkhabaran, Allah nak khabarkan, ataupun Allah nak ingatkan? Allahu alam. Kalau kita balik kepada contoh tadi, dua sahabat tadi, kita datang rumah si fulan ni, kalau kau duduk, aku duduk. Kalau kau makan, aku makan. So dia bagi tahu ke ataupun dia ingatkan? Mungkin bermaksud bagi tahu, aku hanya akan makan kalau kau makan. Aku hanya akan duduk kalau kau duduk. Tapi dia juga sekaligus mengandungi peringatan. Maknanya kita tak ada masa Kan kita dah janji datang rumah orang ni, dia memang tak sebulu sangat dengan kita. Kita datang kejap je. Jadi kalau kau duduk, aku duduk. So ia sebagai satu peringatan. Namun kalau kita perhatikan, insya-Allah khususnya di dua ayat terakhir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ia lebih kepada peringatan, warning daripada Allah. Bukan sekadar nak bagi tahu. Information yang Allah nak share dengan kita. Bukan setakat itu aja. Bermakna ia sebagai satu peringatan daripada Allah. Di samping itu, kalau kita perhatikan sekali lagi perkataan zulzilati dengan zilzalaha ini cantiknya bahasa Arab. Bagi yang mengambil bahasa Arab, yang tak penat-penat menghayati pelajaran bahasa Arab, khususnya dalam bab ilmu saraf, ilmu yang selalu kita sebutkan memenatkan dan memeningkan, bahkan mungkin boleh memutuskan urat saraf. Ilmu saraf ni, kita dapati bahawa asal usul perkataan zulzilati ini adalah zalzala. Tak zulzilati, ti-nya tu tambahan. Tapi asalnya adalah zulzila. Tapi asalnya, susunannya, sebutannya zalzala. Indahnya bahasa Arab ini adalah apabila ia berulang. Zalzala. Sikit hari dulu pernah kita lalui waswasa. Daripadanya datang perkataan waswas. Yang kalau dilayan tak waste. Jadi waswasa. Waw sin. Zalzalah. Zai lam. Bukan zai sabran Okey. Zai lam. Kita perhatikan ini dua contoh. Bila dua huruf bermain-main, zai lam, zal, zala, mengandungi maksud was. Berulangnya dua huruf waw sin. Ia adalah sebagai menunjukkan benda tu kalau berlaku, kalau terjadi, berterusan, continuous. Dia tak bermakna kalaulah bumi ini diibaratkan bergegar. So bergegar 5 minit, lepas tu dia stop. Ini bukan zalzalah. Kalau kita ni ragu-ragu lah, ya ke tidak. Entah, ya ke tidak. Okey, waste. Dah, stop. Tak nak biarkan sambung-sambung. So ini bukan was-wasa. Tapi kalau kita, aku dah wuduk ke belum? Kejap lagi duduk terfikir lagi. Dah wuduk ke belum? Rasa macam dah, tapi macam belum. Tengok muka basah, tapi tengok tangan kering. Lah, macam mana So, ini dinamakan was-was. Maknanya tak putus-putus, berterusan. Jadi bila mana Allah berikan pengkhabaran,
idza zulzilatil ardu zilzalaha, dia terus bergegar. Bergegar, gegarnya bukan setakat kat Hiroshima, bergegarnya bukan kat setakat sebelah rumah Cik Shima, bergegarnya bukan hanya setakat kat Argentina, bergegarnya pula bukan dekat kawasan rumah Cik Tina, tapi dia bergegar, kalau bergegar ni Allah katakan dia gegar tu bumi. Kalau Singapura tu terletak di muka bumi, Singapura pun. Kalau Los Angeles di Amerika sana, letaknya kat mana? Kat Amerika. Amerika tu letaknya kat mana? Kat dunia, kat bumi ni. Bumi ni lah. Maknanya semua. Mungkin gegaran yang berlaku di Los Angeles. Mungkin gegaran yang berlaku di mana? Di Tokyo ke? Ataupun paling tidak pun berlaku dekat mana? Dekat Pulau Tioman umpamanya. Dekat dengan kita. Tapi kita kat sini tak terasa apa. Jangankan gitu. Ada orang kalang kabut sikit hari dulu. Bila berlakunya gegaran dekat mana? Dekat Marine Parade. Kita kat Masjid Siglap Marine Parade Road tak rasa. Yang rasa Marine Crescent. Mungkin. Nasib baik Cik Tun dah pindah. Jadi maknanya ia satu kawasan tidak. Dan mungkin sekejap aja. Lepas tu dah tak ada lagi. Tapi zulzilah dia berterusan. So bila berbalik kepada pertanyaan apakah ini pengkhabaran atau peringatan, nampaknya dia bukan sekadar pengkhabaran, dia lebih kepada peringatan. Yuk kita perhatikan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dari surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran yang amat mengerikan. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ittaqu ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Tuhan kamu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Zalzalatas sa'ah, iaitu gempa hari kiamat. Ini bukan gempa sekejap-sekejap, tapi gempa kerana gempa hari kiamat. Syai'un azim, perkara yang amat besar. Perinciannya Allah gambarkan, yauma tarawunaha, pada hari itu kamu melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, tiap-tiap ibu yang menyusukan anaknya akan melupakan anak yang disusukannya itu. Allahu a'lam bissawab. Minta maaf. Kita orang lelaki-lelaki ni ada anak, tapi kita tak menyusukan. Paling-paling kita beli Dumex dan kita bagi kat isteri yang buat. Kita tak menyusukan. Normally, bila seorang ibu menyusukan anaknya dari sudut psikologi, apa yang pernah kita terbaca, seorang ibu apabila menyusukan anaknya, itulah detik yang paling berharga dalam hubungan antara ibu dan anak. Bila ibu mahukan anaknya itu menjadi anak yang salihah umpamanya, sambil disusukan, ibu ni sambil-sambil tu ngaji-ngaji lah sikit. Tapi kalau sekiranya ibu tu sambil menyusukan, ibu tu nyanyi lagu Nora Arifin umpamanya,
umpamanya lah, maka si anak tu mungkin minatnya menyanyi. Ibu sambil menyusu ingin membangun minda si anak yang disusukan. Sambil menyusu ia baca. Tapi baca jangan baca dalam hati je lah. Baca dengan mengeluarkan suara. Sebab si anak ni kita nampak dia tidur. Tapi dalam masa kita sangka dia tidur, dia tak tidur. Cuma dia malas buka mata dia aja. Kenapa? Sebab kita belum belikan sunglass untuk dia. Jadi si anak ni sambil mata kuyu-kuyu tu, dia mendengar apa yang kita baca. Kita baca informasi-informasi yang berguna, insya-Allah semua ni store, masuk dalam minda dia. Bahkan si ibu ni sewaktu menyusu kan, dia cukup perhatikan anak dia. Dia belai anak itu, tiba-tiba dia tengok, rupanya anak aku ni, Allah, aku tak perasan. Lubang hidung dia besar sebelah. Umpamanya lah. Contoh aja, contoh. Baru terperasan. Sambil menyusukan anak. Dah ada satu lagi tak lalat. Ya Allah, banyaknya lalat. Suka. Buang apa, yalah. Tapi, bila kiamat ini berlaku, Allah berikan gambaran. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Tiap-tiap ibu yang menyusukan anaknya akan melupakan anak yang disusukan. Ya Allah. Sampai gitu sekali ya. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan menggugurkan anak yang dikandungnya. Menggugurkan kandungan ni banyak berlaku. Kenapa? Oh, pasal belum time. Belum time lah, kita ni masih nak enjoy lagi suami isteri. Belum masa nak ada anak. So tak apalah. Umpamanya. Ataupun apa reason sekalipun. Tapi yang ini, tiap-tiap perempuan yang mengandung, dia nak anak tu ataupun dia tak nak sekalipun, dia akan menggugurkan anak yang dikandungnya. Wataran nasa sukara. Dan engkau akan melihat manusia ni mabuk. Wa ma hum bisukara. Padahal mereka sebenarnya tak mabuk. Maknanya, kita sedia maklum orang mabuk. Kita bila tengok orang mabuk, kadang-kadang dia buat benda yang tak tentu pasal. Mabuk ni bukan kerana mabuk arak. Mabuk ni macam-macam. Mabuk macam-macam. Kadang pasal naik basikal pun boleh mabuk. Naik basikal boleh mabuk. Ini pasal tumpang je pasal. Kalau bawa sendiri tak mabuk lah. Umpamanya. Kadang pasal makan benda yang umpamanya lah. Seorang tu tak biasa makan jering. Dia makan jering. Makan jering, mabuk. Yang ada orang macam tu. Jadi Allah menyatakan manusia ini mabuk bukan kerana makan jering, bukan makan apa. Maknanya dalam keadaan minda mereka ini, kata orang tu kacau bilau. Walakinna azaballahi syadid. Akan tetapi azab Allah amatlah berat lagi mengerikan. Syadid, dahsyat, hebat. Jamaah yang saya hormati sekalian, ini gambaran yang Allah berikan di permulaan surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Begitu mengerikan sekali. Sampai ibu yang menyusukan anaknya, sampai ibu yang mengandungkan anak ataupun wanita yang mengandungkan anak dia. Manusia ini menjadi panik, kebingungan dan sebagainya. Baru suruh pakai mask, kalau nak keluar pun ada yang dah mengamuk-ngamuk.
tak nak pakai mask. Dia nak keluar, dia pakai mask. M-U-S-K. Dia tak pakai M-A-S-K. Kena saman. Marah. Dan sebagainya. Itu ayat 1. So ayat 1 memberikan gambaran apa yang berlaku pada bumi, iaitu bumi ini digegarkan. Bumi bila digegarkan, wa akhrajatil ardu asqalaha. Kali ini bumi sendiri yang mengeluarkan segala isi dia. Sebelum ini bumi digegarkan, maknanya ada di sana satu kuasa yang menggegarkan bumi ini. Tapi kali ini bumi mengeluarkan segala isi dia. Dah digegarkan, terkeluar pula isi dia. Bila kita senaraikan, kejadian pertama, bumi bergegar ataupun lebih tepat lagi digegarkan. Kejadian kedua, bumi mengeluarkan isi dia. Apa isi bumi? Para ulama menafsirkan, antaranya imam-imam, kalau kitab-kitab turas yang lama, tafsir Ibnu Katsir, umpamanya, tafsir Tabari dan seterusnya, kita dapati bahawa para ulama menafsirkan antaranya mayat-mayat dikeluarkan daripada kubur-kubur. Iza bu'thira ma fil kubur. Dibongkar apa yang ada di dalam kubur. So, bumi ini mengeluarkan isinya, termasuklah mayat-mayat. Mayat yang masih ada jasadnya lagi, yang baru ditanam mungkin, ataupun mayat yang dah tak ada lagi apa-apa pun, tetap dikeluarkan. Ini tafsiran kebanyakan yang lama. Ada juga tafsiran apa yang ditanam. Tak semestinya yang ditanam tu orang aja lah. Kadang yang ditanam harta karun. Ini harta karun yang punya. Ditanam, bertanam, keluar. Malah ada yang menafsirkan juga. Tumbuh-tumbuhan yang kita nampak di atas, yang di bawahnya, akar-akar dan sebagainya tu lebih dalam, lebih banyak. Itu semua keluar. Ini semua adalah antara tafsiran asqalaha. Bumi mengeluarkan isi dia. Hakikatnya adalah selain daripada tafsiran para pentafsir ulum itu, apa isi bumi? Secara saintifik, kalau kita lihat, at least bumi kita ini ada 7 lapisan. Sorry, ada 4. Tapi ada pula yang mendetailkan. Kita ada crust kita yang dikatakan lempeng bumi. Lempeng ke apa ke? Wallahualam. Ke kerak bumi, bukan kerak. Kerak tu inner. Kemudian kita ada mantle, kita ada outer core dan inner core. Ini 4 lapisan bumi. Kemudian yang inner core pun ada yang bagi pada 2, outer core pun ada bagi kepada 2, yang mana akhirnya membawa kepada 7 lapisan bumi. Bila Allah firmankan wa akhrajatil ardu asqalaha, memang tafsiran para ulama yang lama seperti kitab-kitab macam kita sebutkan tadi, tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya, mungkin tergambar kepada kita bumi yang tak lebih daripada 7, 8, 9, 10 kaki ke dalam.
Tapi apabila kita melihat kepada firman Allah, bumi mengeluarkan isi dia, harus bahagian inner core tu, bahagian yang paling bawah, terkeluar. Bumi keluarkan. Maknanya tak semestinya bahagian lempengnya saja. Bahagian kerak dalamnya ataupun lebih dalam lagi, itu yang dikeluarkan. Harus. Sebab Allah tidak membataskan bumi ini keluar, ini lapisan pertama dengan kedua je. Lapisan ketiga, keempat, tak. Bahagian outer core, inner core, ini tak keluar. Ini tadi yang kita katakan ada 7 lapisan dan sebagainya. Akhirnya, ini semua adalah satu keharusan. Allah kalau nak menentukan, nak menetapkan bumi ini keluarkan segala isinya, hatta benda yang dalam bahagian inner core tu sendiri, ia dikeluarkan. Bumi ini keluarkan isi dia. Maaf cakap, maaf sangat. Mudah-mudahan tak adalah ya kan ketika ini sambil kita menghayati pengajian tafsir ni, sambil juga menjamu keropok ke, epok-epok ke, memang boleh, tak ada masalah. Ataupun cecah-cecah bamia ke apa ke, tak ada masalah. Yang kita nak bawa contoh adalah seseorang itu antara yang dikatakan najis adalah muntah. Dalam bahagian fikir lah. Muntah. Muntah tu yang macam mana? Muntah yang bagaimana yang sebenarnya dikatakan najis? Kita makan tersedak, terbegik kata orang. Wallahu alam. Saya bahasa saya ni hantam sajalah. Terbegik ke apa? Tersekat tekak kita. Lalu terkeluar muntah. Ataupun maaf cakap, ada apa kahak ke apa ke, terkeluar. So itu bukan muntah. Maka itu tidaklah najis. Umpamanya seorang imam, bila dia memimpin solat, yalah namanya imam mesti memimpin solat lah. Memimpin solat. Lalu tekaknya terkeluar sesuatu. Lalu dia pun keluar, letakkan tisu ke ataupun sapu tangan ke apa ke. Dan sapu tangan tu dimasukkan balik ke dalam poket dia. Tak najis. Sebab ia masih di bahagian tekak. Yang dikatakan muntah yang najis tu adalah yang daripada perut. Dia keluar balik. Dan itu yang dikatakan najis. So jadi, kalau wa akhrajatil ardu asqalaha, Allahu a'lam, mungkin terjemahan kita yang lebih mendalam sikit, wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi memuntahkan isi dia. Mengeluarkan mungkin yang ke atas-atas dia. Tapi ini kat dalam-dalam semua keluar. Ini adalah peristiwa yang kedua. Masa kiamat belum tiba, segala apa yang di bumi semuanya indah. Indah belaka. Allah ciptakan kami, tidak ciptakan bumi ini dengan main-main. Surah Ad-Dukhan ayat 38. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin.
kami tidak ciptakan bumi, as-samawat, langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan antara keduanya. Main-main. Tak. Serius. Ini masa hidup kat dunia. Apa yang ada kat bumi ni semua cantik, semuanya indah. Wa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi nabata kulli syai'. Dan dialah Allah yang menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan. Surah Al-An'am ayat 99. Memang cantik. Cantik. Bunga-bungaan, pokok-pokokan, buah-buahan, daun-daunan. Apa lagi? Rumput-rumputan. Dan sebagainya. Semuanya cantik. Innama masalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Ini satu lagi ayat. Sesungguhnya bandingan kehidupan dunia hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard. Lalu tumbuhlah dengan suburnya tanaman-tanaman di bumi dari jenis-jenis yang dimakan oleh mimma ya'kulun nasu wal an'am. Dimakan oleh manusia dan binatang-binatang dengan sebab air yang diturunkan ke bumi itu, hatta hingga idza akhadhatil ardu zukhrufaha, apabila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahannya dan berhias dengan bunga-bungaannya, wazayyanat, terhias dengan bunga-bungaannya, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan penduduknya pun menyangka bahawa mereka dapat berbagai-bagai tanaman serta menguasainya, iaitu mengambil hasilnya. Ataha amruna lailan aw nahara. Datanglah perintah kami. Menimpakan. Perintah kami di sini ditafsirkan sebagai azab kami. Amruna, perintah kami, maknanya azab kami. Lailan aw nahara. Menimpakan dengan bencana pada waktu malam ataupun pada siang hari. Faja'alnaha hasida. Lalu kami jadikan ia hancur lebur. Ka'allam yaghna bil ams. Seolah-olah tidak ada sebelum tu. Yang cantik, yang indah. Bunga yang berwarna-warni. Macam background tadi siapa? Haji Ruslan dia juga. Umpamanya kan. Memang cantik, Masya Allah. Itu semua seakan-akan tidak ada lagi. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu berfikir, iaitu mengambil iktibar daripadanya. Kita boleh refer, kita boleh rujuk surah Yunus ayat 24. Kaum yang mahu berfikir sajalah tahu rahsia dia. Bumi yang diciptakan dengan begitu indah, isi dia dan sebagainya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan. Ma'alal ard, apa yang ada di atas bumi ini, zinatan laha, sebagai perhiasan bagi dia. Yang kita nampak ni, di atas muka bumi, pokok-pokok lah, bunga-bunga lah, rumput rampai lah, macam-macam ni yang kita nampak atas muka bumi, ini zinatan laha, sebagai perhiasan baginya. Macam kita pakai baju, kan? Kita pakai baju. Nampak kat luar cantik. Nampak kat luar cantik. Tapi dalam tu mungkin ada benang yang terbelit ke. Maaf kita ni koyakkan baju tahu, menjahit tak tahu. Contoh aja. Maknanya benda ni kat luar tu macam tu lah. Kereta pun, kalau kita lihat, wah, dia punya luar, body dia tu, eksteriornya tu, Masya Allah. Ini. Tapi bila kita buka kat bahagian dalam,
Dia punya wire-wire lah, dia punya macam-macam lah. Tak handsome langsung. Tak cantik langsung. Jadi bumi yang kita nampak terhias indah ni memang cantik. Ini luar. Tapi apa yang ada dalam bumi? Itu yang dikeluarkan nantinya oleh bumi ni. Jadi yang ada ni sebagai zinatallah, sebagai perhiasan baginya. Tujuannya apa bagi yang mahu berfikir, yang akhirnya tahu rahsianya, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara mereka ini yang lebih baik amalnya? Kita boleh rujuk surah Al-Kahfi ayat 7. Inilah. Akhirnya kalau kita perhatikan, zinah, perhiasan bumi ini digunakan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tanam-tanaman yang ditanam, yang diraih hasilnya juga diperkongsikan dan sebagainya. Dan ayat tadi, ayat surah Al-Kahfi ini bersambung pada ayat ke-8, apabila amal baik itu gagal diwujudkan. Ujian ke atas mereka ni ternyata gagal. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu punah rana sebagai tanah yang tandus. Ini yang dalam kehidupan biasa di dunia ini. Belum lagi di hari kiamat itu nanti. Perkataan asqalaha, ini mungkin poin yang terakhir sebelum kita insya-Allah menyambungnya pada pertemuan akan datang dengan izin Allah. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Perkataan asqalaha yang terjemahannya segala isinya. Perkataan asqal dia daripada perkataan saqal. Sa qaf lam. Sesuatu yang dapat di-measure. Sesuatu yang dapat ditimbang. Kalau berat, timbanglah. Kalau luas, mungkin diukurlah dan sebagainya. Itu benda yang dikatakan asqalah. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bumi mengeluarkan asqalnya, apa yang memberatkannya. Kita masih ingat surah Al-Insyiqaq Wa idzal ardu muddat. Dan apabila bumi diratakan, wa alqat ma fiha wa takhallat, mengeluarkan apa yang ada di dalamnya sampai menjadi kosong. So sangat menggerunkan dan sangat mengerikan sekali. Bumi mengeluarkan segala isi dia. Apa yang akibat terbesar? Pengkhabaran maupun peringatan. Bumi digegarkan dan mengeluarkan isi dia. Apa pengajarannya? Jamaah yang saya amat hormati sekalian. Bak kata pepatah Melayu yang selalu kita gunakan, di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Kalau boleh saya tukil sekali lagi kata-kata Buya Hamka, manusia itu asalnya tanah. Berpijak di tanah. Makan dari hasil tanah. Mengapa bersifat langit? Patut bersifat tanah lah. Maknanya kita dengan tanah ataupun kita dengan bumi ni adalah boleh dikatakan
sahabat karib sekali. Sahabat yang rapat. Sama ada kita ini berjalan, kita jalan atas bumi. Kita naik kenderaan kita atas bumi. Tak kira apa kenderaan. Kita masuk laut. Kita sewa submarine ke apa ke, umpamanya. Submarine, air laut tu masih di bumi. Baik, kita naik flight, jangankan flight, kita naik apa? Apa bentuk, apa spaceship ke apa ke, masih lagi dalam radar bumi ini juga. Tak terlepas. Kita dengan bumi ini boleh dikatakan begitu melekat, begitu erat sekali. Tak terpisah. Maka Allah berfirman, "Fanzur ila athari rahmatillah." Maka lihatlah olehmu kepada kesan-kesan rahmat Allah. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Bagaimana ia menghidupkan bumi sesudah matinya. Dengan tanaman-tanaman yang menghijau subur. Inna dzalika la muhyil mauta. Sesungguhnya Allah yang demikian kekuasaannya sudah tentu berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Kita bersahabat dengan bumi, kita begitu erat, begitu erat dengan bumi. Bila Allah memberikan pengkhabaran dan peringatan, bumi ini akan mengeluarkan isinya. Bermakna, kita bila dah menjadi apa yang dinamakan mayat, bumi ini campakkan kita, keluarkan kita. Kalau sekiranya kita ketika itu belum dipanggil almarhum ataupun almarhumah, masih hidup lagi. Bila bumi bergegar, mungkin kita tertelan bumi. Masih ingat Salih Kamil kena telan bumi? Isi neraka ke apa ke, wallahualam. Kemudian dikeluarkan balik, dicampakkan balik. Contoh Fir'aun yang besar punya Malaun tu sajalah. Fir'aun kan dah tenggelam. Tapi akhirnya timbul balik. Sampai laut pun tak sudi nak tengok muka dia. Menyampah agaknya. So, begitulah. Akhirnya, asari rahmatillah. Di sana terdapat kesan-kesan rahmat Allah. Di mana kesan-kesan rahmat Allah? Selagi kita dengan bumi yang bersahabat, kita masih berpijak atasnya. Selagi kita masih belum berada di dalam perutnya, yang nantinya kemudian dia akan keluarkan kita balik. Selagi itulah masih kita boleh usahakan agar akhirnya faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itulah. Kejadian pertama, bumi bergegar. Kejadian kedua, bumi mengeluarkan isinya. Kejadian ketiga, itulah yang nantinya akan kita pergi kepada ayat ketiga insya-Allah dalam pertemuan akan datang. Wa qalal insanu ma laha. Manusia pula. Macam kita lihat pengajaran daripada ayat tadi ni, surah Ar-Rum ayat 50 ni, begitu dekat hubungan kita dengan bumi. Maknanya bila kejadian bumi digegarkan, mengeluarkan isi dia, maka manusia ini pula berkata, apa dah jadi dengan bumi? Apa dah jadi dengan bumi aku ni? Bumi aku ni. InsyaAllah. Baiklah, kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita buka dan beri peluang kepada yang lain. Kalau sekiranya ada yang ingin insyaAllah ada jemaah nak join, harap boleh. Saya rasa ini telah pun dilakukan oleh pihak
post lah, insyaAllah. Baik, kita bukalah. Kalau ada yang nak bertanya ataupun nak beri input, mungkin ada fakta-fakta ilmiah tadi saya yang kurang up to date, yang mungkin kurang tepat dan sebagainya, kita persilakan insyaAllah. Boleh unmute-kan lah kalau nak yang bercakap, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Tuan Haji Roslan. Minta maaf saya tersebut nama. Tadi tak tersedar. Tak. Okey, soalan pertama. Ayat Mutaffifin ayat surah ke-83. Okey. Tapi kenapa surah ni dia 99 ada, just curious lah. Kenapa jauh sekali walaupun dia turun selepas ayat Mutaffifin? Penyusunan surah demi surah. Surah demi surah adalah penyusunan berdasarkan kepada lengthnya sesuatu surah. Al-Baqarah dia mula-mula tiwal, kemudian fisal dan sebagainya. Dan ia tidak berlaku di zaman Nabi. Tapi penyusunan ayat ini datang selepas ayat ni dan sebagainya. Ayat ni diletakkan dalam surah ini termasuk penamaan surah di zaman Nabi. Jadi walaupun kedudukannya 99 dan sebagainya ni antara Mutaffifin dan sebagainya lah, dan banyak ni pun kita dapati ia kerana mengikut panjang sebagainya. Kalau kita ambil contoh, surah yang pertama diturunkan Iqra, walaupun hanya 5 ayat, tapi tak diletakkan di awal Al-Fatihah umpamanya kan. Itulah dia. Okey, Tuan Haji Roslan, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Okey, lagi satu Ustaz. Apa ni? Kiamat Kubra ni bila berlaku, saya pernah terbaca lah dalam ayat Quran atau hadis tak ingat. Apabila Kiamat Kubra ni berlaku, kemungkinan orang Islam semua sudah tak ada lagi. Dah tak ada lagi. Dia dimatikan, betul. Hadis. Ada dalam hadis. So kejadian dalam ayat ni is mostly untuk orang yang bukan Islam lah. Ya. Tak beriman lah. Ya. Is it? Ya, betul. Tak dapat dinafikan. Tapi itulah yang macam dah selalu kita perkatakan, kenapa Allah khabarkan dalam Al-Quran. Al-Quran yang hanya dibaca oleh orang-orang beriman. Maknanya pengajaran tu juga untuk kita lah kan. Orang Islam. Untuk kita juga. Jadi walaupun orang Islam tak akan mengalaminya, tapi dia lebih kepada apa kita punya preparation, apa kita punya bekalan yang akan kita bawa nanti. Itu setidak-tidaknya lah iktibar yang boleh kita ambil lah, insyaAllah. Okay, terima kasih Ustaz. Sama-sama Tuan Haji Ustaz, insyaAllah. Ada yang lain? Tuan Haji Rahim ke apa ke? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Tuan Haji Rahim. Ini soalannya yang kita dibangunkan dari kubur Ustaz. Okay. Itu macam hiasan kata ke? Pasal sekarang pun kubur macam kita digali di sini. Jadi saya fikir macam itu macam hiasan kata. Is it betul ke Ustaz? Kita dibangunkan dari kubur. Dibangunkan, okey. Gambaran para ulama menafsirkan bila mana ada ayat-ayat yang menggambarkan bahawa bila kita dibangkitkan daripada kubur, seperti contoh yang didatangkan tentang orang-orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Alangkah malangnya aku ni dah jadi debu, dah jadi tanah. So kata-kata ini bukan hanya kata-kata apa tadi, simbolik. Macam hiasan kata. Bukan hanya setakat hiasan kata, kiasannya. No. Tapi ia hakikatnya. Okay. Allah Maha berkuasa untuk bangkitkan manusia itu dengan roh dan jasadnya. Okey. Yang masa matinya roh dan jasad terpisah kan? Jasad hancur. Roh masih tetap. Tapi Allah Maha berkuasa untuk jadikan jasad itu kembali untuk
kembali kepada roh. Sebab itu dia dapat berfikir, ingat memori balik, aku ada buat ni ke, aku ada buat tu ke dan sebagainya bila dia hisapkan. Allahualam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Tuan Jelas, insya-Allah. Ada yang lain insya-Allah? Baiklah, kalau tak ada, kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah ayat yang ketiga akan kita sambung dalam pertemuan akan datang dengan izin Allah. Mudah-mudahan tak absen lagi lah saya ni. Kita berhenti di sini dulu insyaAllah. Terima kasih di atas kehadiran bersama dan perkongsian bersama insyaAllah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik.